Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana hari ini kita belajar mata pelajaran lukisan kejuruteraan untuk murid-murid tingkatan 4. Dan untuk segmen kali ini, subtopik atau subtajuknya ialah elips dan parabola. Apa pula tu? Ayuh kita tanyakan cikgu kita tentang tajuk ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Untuk subtopik seterusnya adalah elips dan parabola. Elips, mana dia? Ini untuk siaran TV, dapatkan siaran TV, kebanyakan macam mana bentuk dia, yang tu yang macam satelit lah cikgu. Macam satelit lah, banyak digunakan. Itu bentuk dia. Dan bentuk parabola nak senang bayangkan bola rugby. Tapi bentuk-bentuk ni ada kaedah macam mana nak lukis. Okey, ini kaedah dia. Macam mana nak bina elips bila diberi dua paksi. Pelajar kena tahu ada dua paksi, iaitu paksi minor dan juga paksi major. Paksi minor yang rendah sikit, yang pendek lah. Major yang panjang. Dua paksi tu. Apa nak buat? Kita nak buat dia mesti menggunakan kaedah dua bulatan sepusat. Okey, kemudian kenal pasti paksi major, paksi minor, kemudian menentukan titik untuk jadikan bentuk elips tadi. Okey, mana dia bulatan sepusat? Ni dia. Bulatan ni ikut pada paksi. Yang ini paksi major besar ni je. So ini ini paksi major yang besar. Paksi minor yang kecil. Bila dah buat dua bulatan sepusat, kita nak tentukan titik. Nak tentukan titik ni kita gunakan 30 darjah dan 60 darjah. Okey, macam mana bentuk dia? Ni. 30 darjah dan 60 darjah. Kita bahagikan kepada jadinya 12 bahagian lah. Satu bulatan tu. Kalau 360. Jadi daripada pembahagian inilah yang akan menentukan titik untuk membentuk lengkung. Mana dia? Macam ni pula kaedah dia. Kita ambil daripada paksi major, paksi minor. Paksi major, paksi minor. Semua tu kita ambil untuk menentukan titik. Okey, semualah yang kita kena buat. Okey. Sehinggalah habis dekat sini. Barulah kita boleh sambungkan titik tersebut untuk membentuk elips. Okey, yang ini dipanggil elips. Okey, seterusnya ini elips. Ada kaedah pula untuk membina parabola. Yang ini diberi segi empat tepat. PQ paksi simetri parabola. P ialah mercu. Ada gunanya bila dikatakan diberi P ni adalah mercu. Ada guna dia. Okey, kita nak tengok apa gunanya P tu. So, kaedah nak bina parabola, kita kena bahagikan dia punya sisi-sisi dia ni kepada 4 bahagian. Sisi mana? Okey, tengok. Ini sisi yang pertama kita nak bahagi daripada P. Okey, ambil sini 4 bahagian. So, kemudian ambil sisi sini pula, kita bahagikan kepada 4 bahagian juga. Macam tu. Dan inilah dia P, mercu. Kita pancarkan daripada P ni ke garisan yang kita dah bagi 4 untuk sisi ni tadi. Okey, guna dia untuk apa? Okey, nanti kita akan turunkan pula daripada sisi sini untuk dapatkan titik persilangan. Okey, yang pertama silang dengan yang pertama dekat sini. Yang kedua, dia akan bersilang dengan garisan kedua ke titik P tu. 3. Okey. Akhirnya berapa poin kita dapat ni sebenarnya? Ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. 5 titik nak menentukan garisan lengkung. Kalau sebelah tu senang. Kalau kita dah cari sebelah, yang sebelah lagi kita boleh pindah je. Ini kita dah cari ni semua dah cari. So kita pindahkan je ke sebelah yang satu lagi tu. Macam ni pun tak payah nak buat ni pun tak apa. Ambil jarak ni pindah pun boleh. Mana-mana kaedah yang senang bagi pelajar lah.
Yang ni terus dia ambil dari sini. Ni. Kemudian buat garisan yang sama. Metod dia tu, kaedah dia masih lagi sama. Dapatkan titik-titik, barulah kita buat garisan. Jadi, itulah rupa bentuk parabola. Tak sama tadi macam bentuk elips. Parabola ni macam separuh je lah. Okay, separuh je. Elips tu, dia akan jadi satu macam bulatan penuh. Okey. Ini contoh soalan. Okey, contoh soalan. Raja 4 menunjukkan satu plat pencontoh lukis saiz penuh plat pencontoh tersebut. Okey. Jadi maksudnya bila dalam soalan dia cuma bagi numbering kat sini, tapi ukuran ni bukan ukuran sebenar. Pelajar kena buat ikut ukuran yang telah diberi kat sini. Okey, tengok dulu kalau katakan elips, dia ada paksi major, paksi minor. So, gunakan paksi major, paksi minor. Kena kenal pasti dulu mana paksi major, mana paksi minor. Jadi, kita boleh mula. Nak mula tu dekat mana-mana boleh mula. Kita sama ada nak buat elips dulu ke, ataupun kita nak buat parabola dahulu ke, tak kisah. Boleh. Okey, contoh yang ni, nak mudah. Kita tengok, diselesaikan dulu elips. Okey, ambil ukuran. Ukuran mana? AC. AC yang ni, tapi ada lagi AE ni kan. Okey. Lepas tu, dapatkan dia punya titik tengah dia. O. Okey. Panjangkan O tu. Kemudian, barulah kita tentukan dia punya paksi major, minor. Biasanya, memang saya suruh pelajar, terus bila dapat paksi major tu, kena bahagi dua. Okey. Yang ni kena bahagi dua. So, yang ni akan dapat 40. Yang ini akan jadi 30. Kenapa? Yang itulah yang kita nak buat bulatan ni tadi. Yang bulatan kaedah 2, bulatan sepusat tu. Okey, ini. Ini 30. Yang ini 40. Kaedah dia. Sebab kita dah bahagikan terus. Kita ambil cuma setengah saja. Kalau ikut ni adalah, kalau bulatan dalam bulatan itu dipanggil sebagai dia punya diameter. Yang ini kita nak ambil jari dia saja. Kaedah seterusnya, kita bahagi 30, 60 dan kita dapatkan titik persilangan dia. Okey. Bolehlah kita buat garisan elips. Lepas tu yang garisan ni senang sangatlah. Jangan tak sambung, jangan tak dihitamkan je. Untuk parabola, ini parabola, tapi kita akan buat setengah-setengah sebenarnya untuk parabola tu. Kita tak buat penuh terus. Kita buat setengah-setengah. Apa kaedah dia tadi? Kaedah dia, kita kena bahagikan setiap sisi itu kepada 4 bahagian. Okey, dapatkan dulu bentuk dia. Macam mana? Ni. Kemudian kita bahagikan sisi dia kepada 4 bahagian. Kemudian, kita nak dapatkan garisan pancaran dia dulu. Okey, ini garisan pancaran belum. Kita bagikan sisi yang kedua pula kepada 4 bahagian. Barulah kita dapatkan garisan pancaran. Yang ini semua dipanggil sebagai garisan pancaran. Yang ini tadi dipanggil sebagai mercu. Okey, kena tahu. Jangan salah ambil titik mercu. Bila salah ambil titik mercu, kebanyakan yang itulah yang pelajar buat silap bila menjawab. Markah akan ditolak banyak. Jadi sayanglah. Benda tu kaedah dah ada buat, tapi titik salah. Tak dapatlah markah. Jadi, tentukan titik. Mana tadi? Okey, 5 tadi kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga. Bila dah dapat sebelah lagi tu kita boleh pindahkan saja. Okey, pindahkan saja ukuran. Kemudian kita buat garisan apa? Garisan pancaran. Lepas tu barulah kita dapatkan dia punya titik untuk garisan parabola. Okey, buatkan yang di bawah dulu, baru buat yang atas. Ataupun buat yang atas dulu, baru dapat yang bawah. Boleh, tak ada masalah.
Baik, itu dia penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu tentang elips dan parabola. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh, Kita akan Mira, tak ada sambung lagi selepas masalah. ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Ya, teruskan. Didik TV KPM